sensor tu kenal pasti. Okay, kita tak boleh biarkan sensor tu kotor sebab dia sensitif. Okay, memang daripada segi penjagaan sensor tu kita perlu tahu apa-apa sensor tu, sebab pada sekarang ni, pada kereta yang baru-baru, teknologi baru, kebanyakannya saya boleh katakan lebih kurang 90% okay, penggunaan sensor pada enjin kenderaan. Okay, sebab benda ni kita perlu kenal pasti, okay, apakah itu sifat sensor tu sebenarnya. Satu, dia perlu mengenal pasti dan membaca kerosakan yang terdapat pada kita punya enjin. Okay, sebab tu penjagaan sensor ni sangat-sangat penting. Seperti mana yang ada pada mass effluent sensor dan manifold absolute pressure sensor ni, kita tahu dia punya bacaan dia tu tak boleh kotor. Okay, tak boleh kotor. Satu, dia tak boleh, orang kata, ada hasilkan kekotoran di keliling sensor tu sendiri, sebab dia akan membuatkan bacaan pada sensor tu jadi tidak sama, okay, pada permukaan yang seperti asal. Sebab tu sensor tu sendiri kita perlu kenal pasti. Okay, kita perlu buka, kalau kita boleh suruh, kalau contohnya tuan-tuan ada arif tentang ilmu apa orang kata otomotif ni sikit, mungkin ada masa nak luangkan, boleh buka sendiri, boleh tengok sendiri. Benda tu sebenarnya tak ada masalah. Tetapi kita perlu tahu juga, okay, sekiranya kita cabut tu, okay, kadang-kadang kita perlu reset balik sebab bacaan tu mungkin dia dah berbeza. Okay, so kalau katakan kita pergi ke service center tu, mungkin kita boleh minta diorang tolong checkkan daripada sensor ke apa, kita boleh baca benda tu secara menyeluruh sama ada sensor tu masih okey atau tidak okey. So kita boleh analisiskan kita punya enjin tu sama ada kita punya enjin tu optimum atau tidak optimum. Okay. Lagi, okay. Selain daripada berminyak, kotoran yang banyak berlaku saya pernah jumpa, ada setengah, yalah kadang-kadang pemilik kereta ni tak tahulah terlalu sibuk ke, kurang bajet ke, ataupun dulu dia pakai barang yang tak sesuai, maksudnya bukan original. Selalu saya jumpa adalah filter koyak. Okay, koyak pada permukaan. Permukaan filter. Banyak saya jumpa. Okay, jadi kalau filter koyak, pasir boleh masuk, maksudnya tak ada fungsi filter, kan? Jadi benda tu akan masuk ke dalam intake manifold dan dia akan sedikit gangguan pada sistem. Okay, seterusnya. Okay, kita tengok sikit video man filter ni kan. Familiar man filter ni teringat saya zaman-zaman kerja dulu. Produk man filter ni bagus sebab saya dulu masa saya duduk Kelang, saya bukan saja repair kereta tau. Saya repair enjin boot dan ada yang saya modify gunakan filter man. Bagus. Okay, kita tengok sekejap. Air filters are very often all but ignored in the aftermarket, although they play a vital role in prolonging the life of an engine. But why exactly are air filters so important? The intake air contains a multitude of particles of different shapes and sizes, such as sand, dust, fine tire particles, soot, and pollen. The air filter stops these particles from entering the engine and causing quite a lot of damage there. Man filter products have a patented foam seal that provides an airtight fit with the air cleaner housing.
This ensures that no air bypasses the filter. The sturdy fold geometry and the fineness of the filter paper ensure the separation of all particles caused by wear. Clean air flows to the engine through the mass air flow meter. This is where the airflow is measured. Measuring this parameter accurately is vital for regulating the correct air-fuel mixture to obtain optimum engine performance. Every air filter has a limited life. Dirt particles are deposited with every mile traveled. When the air filter reaches its maximum dirt absorption capacity, the flow resistance rises and the engine starts to become asphyxiated. This is why it's so important to replace the air filter regularly. Sufficient clean air means maximum performance. When you purchase a new filter, cheaper filters look so inviting. But beware, cheap filters are not always the best buy. Many have seals that are too hard or too soft, so they can't compensate for uneven surfaces in the housing. Nampak? Kalau kita pakai low quality punya, habuk tadi akan masuk bersama-sama. Means maximum heating, but beware that are too. Kalau cak ayamnya maksudnya habuk pasir tadi, habuk debu-debu ataupun moist tadi semua akan masuk ke dalam intake manifold. Kalau pakai filter yang jenama murah ni. Too hard or too soft, so they can't compensate for uneven surfaces in the housing. The result is that dirty air bypasses the filter and flows through to the engine. Another factor is that the paper is normally too coarse and allows fine particles to pass through. Nampak? Ini yang kita sebut tadi, lekat pada permukaan sensor ni ada. Maximum performance. Bypasses the paper is normally too coarse. Jadi kita kata lekat pada sensor ni ada. Ini yang merosakkan map apa tadi? Ni main pula ni. With every mile travel, can't compensate for any deposit on the mass air flow meter. So dia akan ganggu. Okay, akan mengganggu. They deposit on the mass air flow meter, causing incorrect measurements. The result, incorrect air-fuel mixture. Engine performance drops, fuel consumption rises, and the pollutants in the engine exhaust increase. In the combustion chambers, dirt particles damage the pistons by leaving score marks. These marks cause air to escape during the compression phase. As air flow meter, fuel consumption rises and the pollutants in the engine exhaust increase. In the combustion chambers, dirt particles damage the pistons by leaving score marks. These marks cause air to escape during the compression phase. Engine performance deteriorates and fuel consumption rises. Even moisture in the intake air can create problems with cheap quality filters. Poor or low quality impregnation can lead to block formation. This reduces the filter's dirt absorption capacity and air permeability. The result, loss of performance, higher fuel consumption, and higher pollution in the exhaust gas. All the more reason to insist on high quality the next time you change your air filter. With MAN filters, you're opting for better fuel consumption and more power. MAN filter products have the highest separation efficiency and maximum particle absorption. Stand air and filter product. Okay. So boleh nampak kelebihan-kelebihan kalau sesebuah filter tu ataupun komponen kenderaan tu kita menggunakan produk yang berkualiti. Bukan saja
bukan saja dapat memanjangkan jangka hayat kenderaan, malah dapat menjimatkan duit poket sikit. Filter beli bos berapa? Ni RM15 punya, pakai. Sensor rosak, satu sensor 300, 200. Kita nampak jimat kat filter, tapi kita rosak kat benda lain. Tapi kalau kita pakai filter yang mahal, contoh macam kita pakai original filter, jual filter dia RM30, tengoklah. Tengok company. Okey, tengok produk dia. Ada RM30, RM60 pun ada saya pernah jumpa. 100 lebih pun ada. Depend pada jenis filter. Tetapi jangka hayat kereta kita 10 tahun, 7 tahun pun masih 5 tahun pun masih belum ada masalah. 10 tahun pun kadang ada yang masih belum bermasalah lagi. Disebabkan penggunaan peralatan original. Okey, komponen original. Penggunaan alat ganti yang original. Jadi sangat penting. Bila alat ganti itu original, automatik kita dapat melindungi komponen. Kita dapat melindungi daripada sensor-sensor ataupun aktuator rosak. Itu pentingnya barang original. Dan pentingnya bukan saja filter tu sendiri penting untuk menapis habuk daripada masuk dalam pembakaran tadi. Combustion chamber tadi kan. Malah dapat melindungi piston, dapat melindungi sensor. Kalau kereta tu common rail, contohlah diesel common rail yang sekarang pakai kan. Banyak sensor, dah. Situ kotor. Dah rosak sensor. Lepas tu lagi apa? Contoh tadi kalau diesel, contoh katalah kita tak pakai filter, pasir masuk, masa dalam combustion chamber, pembakaran akan berlaku dan akan wujudnya karbon. Karbon campur dengan pasir melekat pada permukaan injektor diesel. Sebab untuk diesel dengan petrol, kalau petrol yang jenis GDI, gasoline direct injection, injektor dalam combustion chamber, contoh kalau yang GDI ataupun jenis diesel, injektor duduk dalam tempat bakar, combustion chamber, bila karbon tadi bercampur dengan pasir, lekat pada permukaan tempat pembakaran, iaitu dekat permukaan valve ke ataupun atas piston ataupun yang paling bahaya bila dia terlalu banyak kotor, pasir dan karbon, dia akan duduk dekat permukaan injektor. Di situlah bila injektor kotor, spray pattern akan berubah. Cara spray itu akan berubah. Sebab nanti ada satu masa kita akan masuk juga bahagian injektor. Kenapa injektor tu ada 5 lubang, kenapa ada 1 lubang, kenapa ada 2 lubang, kenapa spray pattern sangat penting. Kenapa spray pattern sangat penting pada setiap kereta yang berbeza-beza. Jadi kalau kita tak guna filter yang sesuai, kotor, jadi permukaan dia akan bertambah kotor dan tersumbat, akan melekat pada permukaan injektor. Bagi jenis diesel ataupun petrol, yang jenis pakai, kalau petrol ada GDI, gasoline direct injection. Yang itu jenis pembakaran dalam injektor duduk dalam. Jadi akan kotor pada permukaan dia. Saya kongsi sikit Kita ambil contoh kalau yang jenis GDI. Contoh kalau yang jenis pembakaran jenis apa ini? GDI. Ada patrol lah. Fuel, saya ambil lah jadi pembakaran dalaman. Contohlah saya ambil kat sini gambar. Kita ambil satu. Okey. Direct injection. Gasoline direct injection atau EGI ni. GDI, gasoline direct injection. Apa yang berlaku bila pasir, dalam pasir, debu, combustion chamber ni, ni penuh, nanti akan kotor pada permukaan dia. Okey, kalau untuk diesel pula dengan yang ataupun petrol tapi jenis GDI, yang jadi masalah adalah pasir boleh melekat pada permukaan ni, akan berlaku sumbat. Bila sumbat, kalau kita tengok sini nampak ada berapa spray? 1, 2, 3, 4. Ini jenis 4 hole ataupun multi hole. Multi hole ni lebih daripada 3 lubang lah. Bila 4 lubang, bila satu tersumbat, spray pattern akan berubah. Bila spray pattern berubah, dari segi kecekapan akan performan kenderaan akan jadi berkekurangan, akan jadi kurang. Okey? Okey, so tu saya cakap tadi, filter sangat penting pada kenderaan. Kalau pakai
Tapi kalau filter ada, tapi pakai cat ayam punya barang pun habis. Okey? Okey, seterusnya. Dah koyak, lagi apa lagi? Selain pada tu, Mr. Zul nak tambah Mr. Abang Jol. Nak tambah apa pula pasal tanda kerosakan? Selain pada berminyak, kotor, berselaput lah. Kan? Berlumpur, kita panggil berselaput. Okey, ada berselaput. Nak tambah apa-apa, Abang Jol? Hello? Rasanya tak ada kot sebab perkotoran tu pun biasanya sifat dekat air filter ni kita tahu memang dia mudah koyak. Macam Cik Rizal kata berselaput. So itu sebenarnya dia punya sifat yang ada dekat, bukan kata sifat lah, itu selalunya orang kata dia punya tanda-tanda kerosakan yang ada dekat air filter itu. Okay. So selain daripada berminyak, benda tu boleh mudah terkoyak. Okay. Kadang-kadang benda tu juga boleh orang kata menyebabkan dia punya structure, orang kata apa, permukaan penapis udara tu dia jadi orang kata apa, berminyak. Maknanya dia macam sedut. Okey, sebab setengah kereta ni ada air filter ni, dia jenis dia kita pada asalnya benda tu original kita pasang okey. Okey, tapi bila kita buka pada ketika kita nak menyelenggara kenderaan, kita nak cuba kenderaan, kadang-kadang dia punya air filter tu jadi kecut. Sebab ada setengah kereta yang dia kecut. Okey. Sebab mungkin daripada segi kecut tu kadang-kadang dia air filter tu sendiri dia macam memaksa. Okay, dia memaksa penyedupan daripada udara yang ada dekat air filter tu. Sebab tu sesetengah kereta, tapi benda ni berdasarkan saya punya pengalaman lah, sebab ada sesetengah kereta yang saya buka tu benda tu dia jadi kecut. Dia bukan, kita tahu sifat air filter ni dia kedudukan dia terletak. Okay, so bila saya buka tu dia punya bentuk air filter tu dia jadi mengecil. Okay, ataupun dia terlipat sendiri. Macam terlipat pada filter punya permukaan lah. Ya, betul. So benda tu sebenarnya adalah orang kata apa, kerosakan juga sebenarnya, boleh efek kita punya performance pada kita punya kenderaan. Sebab tu kita tahu penyelenggaraan pada kita punya penapisan udara ni sangat-sangat penting. Okay, macam Cik Reza kata, spend sikit lah duit. Kalau boleh, ada yang beli yang original, kita tak rugi orang kata. Okay, sebab benda ni kita dapat menjangkakan jangka hayat yang lama. Okay, kita dapat jaga kita punya jangka hayat kita tu lebih lama. Okay, kalau kita beli yang murah, memang kita kata kadang-kadang mahal ni untuk kereta ni kadang-kadang ada yang berkira, okay, ada yang tak berkira. Okay, sebab kita tahu untuk kereta ni kita nak pakai lama, harian kita nak pakai, okay, betul. So kita perlu jaga dengan lebih sempurna. Okay. So kalau ada bajet lebih tu ataupun orang kata sayangkan kereta tu, tak ada masalah sebenarnya. Okay. So kalau sayang bini, orang kata belikan emas. Kalau sayang kereta, jaga-jagalah elok kan. So lebih kurang situlah cerita dia. So, kita kena pastikan benda-benda ni semua, orang kata apa, penjagaan yang lebih baik untuk kita punya sistem penyelenggaraan tu. Okay. Bagus. So, tu bahagian filter dan seterusnya pengujian lah. Yang pertama sekali biasa pengujian filter ni kita tengok secara visual lah, tengok kan. Secara visual ni maksudnya tengok secara fizikal. Pakai mata kan. Tengok okey tak. Ada kesan terlipat tak? Kadang-kadang terlipat macam kau cakap tadi lah. Kadang-kadang filter tu dah kotor sebenarnya, dah pakai mungkin dah pakai 80,000 km ataupun 60,000 km tak tukar-tukar. Kan? Kadang dah terlalu lama. Ataupun dia pakai barang cat ayam. Bila filter tu tak sesuai, so masa kereta tu pula mungkin dalam keadaan sentiasa laju, bawa dalam high RPM, dalam keadaan laju. Jadi bila dia paksa lama, sifat filter tu pun berubah. Tapi bila kita tengok, bila sifat filter berubah, macam saya setuju juga macam Cik Saipul lah. Abang Jol. Abang Jol cakap kan, nampak berubah, tukar. Maksudnya itu adalah satu tanda-tanda kerosakan pada filter. Sama ada dia macam mengecut, macam tersumbat, macam tu, tersumbat. Lepas tu terlipat. Okey. Tengok kesan terlipat ke.
Kalau terlipat, kalau kita tahu ada kesan terlipat, tu maksudnya kena tukar lah. Patutnya dia tidak terlipat. Tidak berminyak. Kalau kita nampak berminyak, maksudnya kena tukar. Kalau berminyak, kena tukar. Ada setengah mekanik kadang dia ambil kan, berminyak sikit-sikit. Oh, boleh lagi ni bang, tembak angin. Dia pun tembak pasang balik. Tapi macam saya cakap lah, apa yang berlaku adalah mengalami gangguan pada kenderaan tu. Okay. Lepas tu tiada kesan koyak. Itu pun penting. Sebab kalau filter koyak, baik tak payah pakai filter. Kita pakai filter, pakai buka-buka koyak. Bang, baik tak payah pakai filter. Kan? Sebab tu orang kata apa, kalau macam untuk daripada segi filter, okay, kadang kita tengok mekanik tu bersungguh-sungguh dia pakai apa orang kata air blower tu, buka air filter tu, blower tembak dengan bersungguh-sungguh. Okay bang, filter bersih ni bang, saya dah tembak lah pakai angin semua. Kita pakai dalam 2,000, 3,000, sekali kereta bermasalah, buka-buka koyak. Okay, sebab tu tak semestinya orang kata kita nak bersihkan air filter tu menggunakan angin. Okay, kadang-kadang kita boleh orang kata ketukkan dia ke, okay, maknanya benda tu boleh pakai angin sebenarnya, tapi tidak boleh jarak yang terlalu dekat. Ya, kalau dekat koyak ni. Koyak. Air filter ni dia punya jaringan yang ada dekat permukaan air filter tu dia sangat-sangat nipis dan sangat-sangat mudah koyak. Sebab tu kita perlu ada angle dan kita perlu ada jarak. Supaya kita nak pastikan kotoran yang ada dekat air filter tu dia boleh keluar dan kita boleh menggunakan mungkin sekali atau 2 kali sebelum kita tukarkan dengan benda yang baru. Okay. So daripada segi macam tu, kalau dah koyak, kita pakai juga, so benda tu ada efek. Okay, ada kesan yang buruk kepada enjin kita. Okay. Sebab tu kadang-kadang kalau orang kata apa, kita jenis orang yang betul-betul menjaga kenderaan kita. Okay, kadang-kadang mungkin kita lepas servis tu, kita balik rumah, kita buka, kita check balik apa semua. Kadang-kadang dah nampak kesan koyak tu, kita masih nak pakai. Okay. Sepatutnya benda tu disarankan untuk tukar. Okay, tak sepatutnya pakai. Tapi jika nak pakai, mungkin boleh pakai. Tapi ada kesan-kesan sampingan yang akan jadi dekat kita punya enjin lah. Sebab tu kita sarankan kalau kotor, koyak, tukar je terus. Benda ni bukan orang kata untuk tak ada efek apa. Kita tengok air filter ni secara physically kita nampak benda ni macam tak ada apa-apalah air filter ni, kandungan angin je, yang udara je yang masuk. Tapi secara keseluruhan skop dia sangat penting kepada kita punya enjin sebenarnya. So kita jangan pandang remeh dekat kita ni air filter ni lah. Sebab tu kita kata kalau orang kata air filter ni mahal ke apa, kita tengok, kita tahu kualiti dia macam mana, kita tahu daripada segi ketulinan dia macam mana, so kita boleh pakai. Tapi kalau air filter tu sendiri bukan yang daripada original ataupun bukan tulen, so itu berbalik pada diri kita lah, sama ada kita mampu atau tidak mampu pakai. Okay. Sebut pasal ketahanan ini pengalaman saya sendiri. Saya ada satu Ford Spectron, saya ada satu kereta Ford, saya ada satu Pro 2, adalah lagi. Tapi kereta saya yang saya cakap sepanjang dia jalan 520,000, nak masuk 600,000 kilometer lah. Kereta saya pernah breakdown 2 kali juga, 2 kali sekali. Bayang. Dah nak masuk 600,000, baru semua hidup saya pakai tu, baru breakdown 2 kali. 2 kali sekali. Itu pun mistake. Bila kita order spare part, dia bagi saya salah barangan. So, masa kita pakai, okay, lepas 4 bulan, barang tu pecah. Saya ingat lagi, yang pertama sekali saya kena tu, ball bearing pula. Clutch plate punya bearing. Pecah. Itu time tu emergency. Saya main kat kedai je, main beli. Dia bagi tak jenama apa, saya pun pakai. Memang boleh pakai 4 bulan, pecah. Betul-betul dekat depan Stadium Negara. Pecah habis saya punya clutch plate. Bayang, selalu brand kuda tu. Dia bagi brand kuda tu. Sebab masa tu saya tak ingat lah. Saya beli, lepas tu sebab apa. Saya tanya dia, saya nak SKF punya produk. Sebab saya selalu pakai original. Contoh kalau macam Pro 2 tu, saya pakai Pro 2 punya produk. Atau second pun saya pakai Daihatsu punya. Kalau saya emergency, kadang-kadang kita nak cepat kan. Saya akan order brand bagus juga. Contoh macam jenama SKF. SKF bagi saya pun bagus produk tu. Tapi tak macam mana saya pergi spare part tu, dia kata dah tak ada stok. Dia kata ini produk pun bagus. Saya pun, yalah, kita nak cepat. Silap saya lah. Nasib baik kereta sendiri tau, bukan kereta customer. Kalau kereta customer, kesian. Sangat kesian. Maksudnya penganiayaan pada customer saya. Okay? Tapi nasib baik kena kat kereta saya,
Dan kebetulan pakai 4 bulan pecah. Saya pergi balik kedai, saya cakap, you bayar duit towing, kalau saya kena lagi sekali. Sebab mistiknya adalah, saya dah pesan kat kedai mana saya beli pun saya pesan. Tak kisah saya beli dekat HQ original spare part, ataupun kadang-kadang saya pergi kedai spare part biasa. Biasa saya remind dengan dia, saya nak barang original. Mahal ke tak kisah. Yang penting original, sebab kalau rosak tengah jalan, barang baru beli, you kena ganti, you kena towing. Upah towing you kena bayar. Itu saya buat perjanjian dengan spare part. Ini pengalaman saya. Jadi kebetulan nak jadi kita kena kat kereta sendiri, nak cepat. Tersalah pakai barang, tak ada stok produk SKF. So pun pakai, sebab saya nak cepat. Pakai 4 bulan kena, pecah. Jadi itulah. Bayang dah nak masuk 600,000 kilometer. Saya baru breakdown 2 kali. 2 kali ke sekali? 2 kali. Sekali tu saya kena satu lagi apa belting. Biasa saya pakai bando. Sepatu tu hari tak macam mana lah. Saya tengok macam kesan korak, saya pun berhenti dekat Perak lah, saya terus ganti. Dia tak ada bando, tak tahu dia bagi jenama apa, saya pun pakai. Selang dalam berapa bulan kena. Jadi barang cak ayam ni selalu yang jadi masalah adalah bila breakdown tengah jalan, cost lah. Macam sensor macam saya cakap tadi kan. Kita pakai filter cak ayam, saya 7 tahun, 10 tahun tak ada masalah. Tapi sebab kita pakai barang cak ayam, ganggu. Jadi cepat rosak. Habis lah. Orang lain pakai 7 tahun, 10 tahun, relax. 15 tahun pun kadang tak rosak lagi. Kalau Ford tu saya ingat 15 tahun relax 15 tahun, 10 tahun ingat. Tapi yang penting barang original, memang sakit beli, tapi pakai memang tahan. Jadi bila pakai original ni tahan lama lah. Macam cakap tadi lah. Saya setuju juga banyak mekanik ambil ADAS tu, tembak filter kalau boleh nak jolok dalam lubang tu, dalam celah-celah filter tu. Ya. Selagi boleh. Selagi boleh. Sebenarnya bila dia tembak tu, terlalu dekat, ruang paper tu terbuka, rongga dia tu terbuka. Jadi samalah dia juga. Tak nampak. Ya, tak nampak. Kalau dah ada mikroskop okey lah. Tapi tak ada. Dia tembak berlubang. Berlubang sama macam tak ada filter. Okey? So saya harap kalau yang dengar sini katalah ada mekanik ke ataupun owner kereta ke, boleh je kongsi ilmu, tegur bang. Kalau abang tembak dekat-dekat, tapi jangan sampai gaduh lah. Kalau lempang kan satu kerja lah. Apa mekanik aku dengan kau? Sudah. Jangan gaduh-gaduh. Itulah tu. Jangan gaduh. Next time bila hantarkan dia tembak lagi, bang tak payah tembak bang, ganti, saya bagi duit. Ambil jalan selamat kan. Kang bang, saya belajar filter tak boleh tembak bang. Siapa mekanik? Aku ke kau? Dah bertumbuk pula kat situ. Jadi tak payah gaduh-gaduh. Kau nampak dia tembak je ataupun dah berminyak tapi dia still lagi tembak dengan lepas tu dalam keadaan dekat. Kita nasihatlah, bang, gantilah filter baru. Jangan gaduh-gaduh, okey? Kita kat sini sekadar berkongsi ilmu je. Satu lebih kepada kami lah, macam kami ni macam PP kan, pegawai penilai. Kita mengajar pelajar pun knowledge ni penting. Yang kedua kalau pemilik kereta, yang ketiga kalau ada mekanik dengar pun boleh dapat sikit input. Kalau tuan berhubung dengan kita masuk dalam Zoom meeting lagi mudah. Tanya direct terus. Itu lagi mudah. Okey. Dan seterusnya ni baik pulih lah. Baik pulih ni sebenarnya banyak je. Boleh banyak cara. Zul boleh tambah sikit lagi Zul Betul habis Boleh. Contoh kalau jenis yang pakai dry, pakai minyak lah. Biasanya filter kita akan cabut, kita tanggalkan. Sekejap. Okey, so yang bahagian pengujian ni dah settle. Kita pergi bahagian baik pulih. Okey, bahagian baik pulih ni, kalau sebut filter yang jenis berminyak, biasanya kita akan cuci. Kalau pattern lama lah, ataupun traktor punya, tengok jenis. Kita akan cuci, kemudian kita akan kita sapukan minyak pada filter dia. Itu yang jenis pattern yang pakai dry. Kalau jenis kering ni, baik pulih ni, tak ada. Biasanya kalau kotor kita buang lah. Kotor buang. Tak ada baik pulih. Tapi kalau yang jenis baru terus ganti baru terus. Jangan gatal pula ambil sabun, cuci bang. Boleh pakai lagi ni. Ada setahun lagi ni. Habis. Bancuh air sabun dalam tempat tembak tu kan. Kita basuh dulu. Cantik. Kan dia balik. Lepas tu kembang. Cantik. Tapi kalau jenis berminyak ni, jenis pakai minyak ni, kita cuci dia. Cuci pun tak boleh cuci pakai air sebab dia besi.
dia ada dia punya chemical dia ataupun ada kaedah lah cara dia. Lepas cuci kita kena sapukan minyak pada filter ni. Selalu filter jenis-jenis ni yang kereta lama ataupun ada yang traktor pakai. Kadang-kadang kalau tengok generator, mesin generator ataupun mesin rumput, mesin rumput pakai span rasanya. Tapi saya pernah tahu mesin rumput pakai filter jenis berminyak, ada juga mesin rumput, Mesin chainsaw. fogging, Fogging pakai filter besi Fogging saya tak pernah buat besi. lagi. Ha? Besi. Besi. Ya. Ada yang besi, ada yang sponge. Span. Sebab saya yang ada fogging punya mesin saya tak pernah. Saya pernah buat generator, mesin rumput, engine board pun pakai filter angin lagi. Banyaklah. Yang itu kalau jadi pakai besi, yang dia dry itu kita akan cuci bersih-bersih. Pakai sama ada chemical dia ataupun cuci dengan petrol. Kemudian kita akan keringkan dia dan letak minyak hitam pada dia. Bagi dia berminyak. Sebab dia yang akan merangkap habuk daripada masuk. Bila dia berlanggap, bila udara yang berhabuk tadi melanggari filter, jadi pasir tu akan melekat pada filter tu. Okey. Kalau yang jenis kering lah. Yang selain pada tu kalau macam pakai paper lemon tu, yang kertas tu boleh je tembak angin, boleh. Tapi macam saya cakap lah dengan Cik Zul cakap setuju. Tidak boleh terlalu dekat, tidak sesuai. Bila terlalu dekat dan ada angle yang kita tak ikut, apa yang berlaku adalah permukaan dia akan terbuka. Rongga dia terbuka. Jadi tak berapa sesuai. Kalau nak tembak angin boleh je. Tembak dia jauh pelan-pelan. Tak pun setiap 40,000 boleh tukar. 40,000, 20,000. Tengoklah. Tengok jenis kereta. Tengok kesesuaian. Kalau kereta tuan beli Toyota LE, Toyota LE ke SCG, filter jenis biasa, jenis belasah kelapa sawitnya, tak pun pakai Proton Saga, belasah kelapa sawit, memang berdebu, berpasir. Proton Saga itulah highlight, itulah dia punya motor tu, dia pergi masjid semua tu. Memang heavy punya kan, kawasan pasir. Tengok filter kotor, nanti je lah, tak payah. Boleh ni, tembak angin, boleh. Tengok kesesuaian. Tapi kalau jalan raya, okey je. Cuma jangan pakai terlalu lama, jangan pakai lebih sampai 40,000, 60,000 kilometer, tak sesuai. Setakat 20, 15. Tengoklah, tengok keadaan. Ikut kemampuan, ikut kesesuaian. Okey. Kalau yang jenis... Sebab tu juga macam kalau kita tengok macam ada brand KN Filter. KN Filter. Ya, betul. Filter. So kalau kita beli macam filter-filter yang orang kata aftermarket yang ada jenama, diorang akan sarankan macam produk diorang untuk diorang bersihkan. Dia ada chemical untuk bersihkan diorang punya air filter. Cara nak kering, ada penggunaan sabun, berapa banyak yang kita perlu spray apa semua. So benda-benda itu sebenarnya kita perlu ikut dia punya cara dia tu, macam mana pengendalian atau orang kata dari segi penjagaan dia tu. Sebab kita tahu kalau kita pakai brand yang macam high performance, contohnya kadang kita kereta biasa tapi kita pakai air filter yang high performance, yang orang kata kadang-kadang kereta racing pakai, kereta lumba, kereta apa semua pakai. So bukan kata tak boleh pakai, boleh pakai. Tapi dia punya sistem air filter dia tu lain sikit, dia tak sama. Kalau kita bandingkan daripada segi performance punya filter dengan daily punya filter, dia berbeza. Sebab tu kita tahu kalau daripada segi penjagaan tu macam Cik Reza kata ada yang kena letak minyak balik apa semua. Sesetengah memang ada benda-benda tu semua. Sebab tu kalau macam KN filter tu kita tak boleh simply tembak. Ataupun HKS filter tu kita tak boleh simply tembak. Dia ada bahan chemical yang dia boleh bersihkan, dia boleh pakai balik and then kita boleh gunakan balik dekat kita punya kenderaan. Sebab tu setengah filter tu kalau kita betul-betul jaga dia, betul-betul orang kata ikutkan dia punya prosedur, berapa yang kita perlu maintain, berapa perlu kita bersihkan dia, tak mustahil dia boleh tahan lebih daripada 5 tahun. Daripada segi penjagaan tu. Tapi depends juga. Tak semestinya sampai nanti orang kata itu hari kata sampai 5 tahun, saya punya tak sampai 5 tahun pun hancur. Dia bergantung. Bergantung kepada kita punya penjagaan kita macam mana. Tak semestinya sampai 5 tahun lah. Ada yang kadang-kadang sampai 3 tahun, ada yang sampai 2 tahun setengah. So dia tengok juga cara dia penjagaan kita macam mana. So kita kena pastikan benda-benda ni semua berikut dengan kaedah-kaedah penyucian yang lebih sempurna lah untuk penjagaan kita punya air filter kita lebih sempurna.
Sebut pasal filter HKS, pasal nak yang jenis macam apa nama macam kubah tu. Macam mushroom tu. Jadi, tapi dia pakai foam. Dia macam span. Ada. Ah, Ya. Yang pattern macam tu, kenapa tak sesuai dekat on the road? Contoh, kenapa industri macam company besar tak pakai pun jenis foam ke apa kan? Kalau jenis kertas, kalau ada reput pun, dia tak kritikal. Tak macam span. Span kalau reput, dia lerai. Dia berdebu. Debu. Ya, Saya pernah buka satu FTH kan, tak tahulah dia dah pakai 10 tahun ke 20 tahun ke, saya tak tahu lah. Maksudnya dia memang dah lama dia pakai. Saya buka filter tu, pegang lerai. Itu jenis yang berpegang kata kepada dia punya kotak lifetime, tak payah cuci. So dia memang betul-betul pakai lifetime, tak payah buka langsung, tak payah cuci. Sampai je macam tu. So sebenarnya air filter ni kita tahu memang kena jaga jugalah, bukan orang kata tak perlu jaga. Sebab kalau dia kata lifetime pada tu air filter tu, kita pun percaya bulat-bulat lifetime, tak payah buka. Kita pun bangga, ni kita pakai HKS ni, dia ada maintenance dia. tak payah bersih. Betul, memang ada maintenance. Benda tu semua ada penjagaan. Okey. Baru berapa slide? Baru 4, 5. Panjang juga kita ni. Okey. So ada lagi 2 lagi. Saya cepatkanlah sekejap je. Lepas tu untuk next untuk bulan 10 kita akan masuk bahagian sensor pula. Banyak. Sebab selepas charcoal, lepas tu filter, lepas filter kita akan paling dekat kita selepas filter adalah throttle body, map semua tu kita akan cerita tu. Mudah-mudahan kita terangkan lebih detail, nanti you boleh duduk. So saya cepatkan Baik pula kalau untuk paper element ni dia tak ada. Dia kotor cuci, kotor tak ada. Dia kotor koyak ganti. Sebab kalau macam tadi, kalau pakai maintenance punya kan memang mahal. Tapi nak maintenance dia macam FVT HKS kan yang saya cakap jenis span tu ada maintenance dia. Kalau pakai yang jenis dry pakai minyak, kena minyakkan, so ada maintenance dia. Tapi kan saya pernah cakap dulu masa mula, teknologi makin lama makin mudah, makin cepat, makin senang. Cepat, tak payah nak cuci semua. Rosak, kotor, buang. Rosak, kotor, buang. Itu memang design dia macam tu. Okey? Jadi kalau yang tak rosak, buang, yang jenis kena maintenance pula. Pakai sampai 5 tahun, 10 tahun, tu ada maintenance pula. Ada 2, macam bateri lah. Bateri 2 jenis. Satu free maintenance, satu lagi ada maintenance kan. Satu tu maintenance, free maintenance, tak baca air. Tapi cukup masa buang. Tapi kalau yang pakai bateri ada maintenance, saya pernah pakai 7 tahun tau. Bateri yang maintenance. Setiap seminggu, cek air. Seminggu cek air. 2 minggu cek air. Tapi boleh pakai 5 hingga 7 tahun. Tapi kalau free maintenance, cukup 16 bulan, 18 bulan, 2 tahun, kong. Dia macam tu lah. Sama kat filter. Kalau yang jenis 5 tahun boleh pakai, ada. Tapi ada maintenance lah. Tapi kalau yang biasa punya tu, masih cakap 20,000 ke tukar. 20,000, 40,000 tukar. Itu maintenance dia. Dari segi baik pulih, hanya yang jenis dry saja boleh baik pulih. Kalau ataupun yang pakai foam, pakai span, boleh maintenance. Tapi ada kaedah dia. Kena belajar. Biasanya syarikat yang buat benda tu akan tawarkan untuk buat maintenance dia. Okay, kalau jenis span tu kita panggil apa? Foam Zul? Foam. Ya, foam. FOAM Jenis foam. Jenis foam. Betul. Kena buat selenggara. Okay, lepas tu seterusnya pengujian ni macam tadi kita dah habis Okey, sebut pemasangan. Zul. Pemasangan. Boleh. Okey, sebut pasal pemasangan ni, filter ni saya pernah kena sendiri dekat Toyota. Saya tak ingatlah Estima jenis apa. Iras ke apa saya tak ingat. Saya ada sedikit salah pasang. Sengit dan klip tak masuk, tak perasan. Klip tu masuk dia tertanggal balik. Apa yang berlaku adalah kereta lost power. So jadi pemasangan ni adalah sangat penting untuk memastikan sentiasa apa? Kita panggil sentiasa sentiasa pastikan pemasangan tu tepat, betul dan buat pengujian. Saya pernah pasang, okey. Saya memang test, tapi saya tak test dalam high RPM. Saya test low RPM je. Jadi masa customer bawa, dia try laju betul. Dia memang test.
keluar simpang memang denjut kereta tu. Dia kata bunyi kuat tapi kereta tak pergi. Jadi kita test satu-satu, rupanya bahagian pemasangan, saya klip belakang tu saya tak perasan, dia tertanggal balik. And then dia bocor, bila bocor, kereta tu mengalami gangguan. Lost power dia tak ada. Bila bacaan airflow, map tu ataupun map tu terganggu, jadi performance kereta juga akan terganggu. Dia macam tu konsep dia. Okay? Sebab tu kalau kita tahu pemasangan air filter tu, kalau ada klip patah ke, kalau ada pemasangan tak betul ke, benda tu kita perlu tahu sebab benda tu juga main peranan untuk gegaran ataupun daripada segi loss power, bunyi, angin yang lebih. So benda tu boleh effect juga sebenarnya. Okey. Ya, pastikan pemasangan ada mengikut pastikan semua komponen dipasang dengan betul, rapi. Dengan rapi. Pastikan tiada kebocoran Tiada kebocoran angin. Kebocoran pada laluan Pada laluan air filter. Hingga ke total body THROTTLE. Okay, jadi benda-benda ni sangat penting. Sebab bila dia ganggu, dia akan ganggu pada performance engine. Dan ini berlaku dan saya alami. Okay. Yang terakhir sekali mengenai kita cek setiap 5,000 ataupun kalau kita suggest antara 15 boleh je, 10. Setiap 5,000 hingga 10,000 kilometer cek. Kalau nak tukar, boleh tukar di antara 20,000 kilometer hingga 40,000. Okay, bergantung pada jenis kenderaan. Jangan pula, ni kena tukar ni, kau tekak pula dengan mekanik, jangan. Kalau service center tengok, bergantung pada jenis kereta. Ada setengah kereta 60,000, 40,000, depend. Tengok kereta. Ada kereta tukar, 20,000 tukar. Tapi dia antara 20 hingga 40 Betul. Ada setengah tu dia akan buat daripada segi nak fahamkan konsep tu, 2 kali servis, tukar air filter. 2 kali servis, boleh. tukar air filter. Ada. Boleh, tak ada masalah. Ada juga yang buat begitu. Yang itu 5 hingga 10,000 bang, kilometer. 2 kali servis tukar filter, 2 kali servis filter. 5,000 pertama maintenance, tengok. Boleh pakai tak? 5,000 ataupun 10,000 cek. Second servis terus tukar. Kalau tidak, dia tak akan dapat kecekapan enjin yang sebenar. Bila gangguan filter ni terganggu, kecekapan enjin akan terganggu. Orang sakit gigi makan nasi kan lain dengan orang tak sakit gigi makan nasi. Kamu beza. Sakit mulut. Sakit mulut. Okay. So kalau berminyak kotor, biasanya kita akan tukar lah. Depend. Okay. Apa-apa pun dah sampai hujung rancangan. Okay, dah sampai hujung program. So kita nak ucap pertama sekali terima kasih lah siapa yang tengok ataupun mintai lah join. Lepas tu saya nak ucap terima kasih kepada Abang Jol, kongsi maklumat sikit tak banyak pun bagi saya. Sama. Ilmu yang bermanfaat ni kan. Sangat baik, sangat bagus. Atau besok sebelah kaki dah masuk kan. Sebelah lagi tak dapat ini sebab kata-kata orang yang lain bang dia dulu bang kongsi kita tak tahu ini semua urusan Allah Taala. Okey. Lepas tu nak ucap kat terima kasih pada Cikgu Anwar pun dah keluar dah. Cikgu Anwar dah keluar. Dah pukul 11 kan. So saya nak ucap terima kasih juga pada Cikgu Anwar luangkan masa dengan kita juga. Okey. Lepas tu bagi yang sedang lihat ni, terima kasih banyak support. Satu, yang kedua,
kita sebenarnya kita kongsi ni sebab yang pertama ni namanya ilmu. Ilmu kalau simpan dalam buku dia tak bermanfaat pada diri kita pun. Ilmu ni ini pengalaman saya lah. Ilmu ni kalau berkat kita belajar kan, berkat kan. Pertama dia akan bermanfaat pada pemiliknya. Contoh boleh bekerja, tu manfaat tau. Ilmu ni kalau sangat maksudnya berkat, dia bukan saja boleh manfaat pada diri sendiri, malah pada orang lain pun boleh, keluarga. Orang sendiri contoh kau belajar kan, tengok tak kerja dengan kau belajar buat ABC tapi tak kerja pun buat ABC. Jadi ilmu tu tak bermanfaat, tak berkat. Tapi kalau ilmu tu berkat, kau bukan saja bekerja dengan tu, malah boleh tanggung keluarga, boleh bayar zakat. Banyak hikmah ni ilmu kalau berkat. Jadi ilmu ni kalau satu lagi, ilmu kalau kita berkongsi dia akan bertambah. Betul kan? Abang Jul. Betul. Okey, apa pun nak terima kasih banyak pada yang menonton ni. Kalau ada berkelapangan boleh tengok dekat YouTube kami ada buat ulangan balik lah. Lepas tu kalau nak subscribe ke like pun cantik juga. Saja kita kongsi. Okey, yang silakan dialu-alukan. Ya. Yang baik tu datang daripada Allah SWT, yang buruk tu datang daripada kelemahan saya sendiri. Okey, kalau saya nak buat sesi soal jawab tapi dah terlewat sangatlah. Terlalu asyik kita bercakap, kita lupa. Tapi boleh komen lah. Boleh komen kat bawah tu ke, komen dekat Facebook. Yang mana tu insyaAllah pada masa saya akan jawab, kita akan cuba bantu. Okay? So, saya juga nak minta maaf lah. Kalau ada terlebih kurang ke cakap bergurauan tadi ke, mungkin ada yang secara langsung, secara tak langsung dengan tuan-tuan yang mendengar, mungkin ada saya tersilap cakap ke, ataupun ada benda yang membuatkan tuan-tuan terguris ke apa. Okay, saya hanya manusia biasa. Okay, kita pun belajar daripada kesilapan apa semua. So mana yang baik tu bukan daripada saya, itu daripada Allah SWT. Yang mana yang buruk tu saya mohon 10 jari kemaafan. Sama-sama kita belajar. Kalau ada benda yang tak betul, boleh tegur, tak ada masalah. Kita bersikap terbuka. Okay, mana yang baik tu kita kongsikan, yang mana yang kurang baik tu kita betulkan. Okay, sama-sama kita cuba kongsikan mana-mana yang boleh kita kongsi. Sebab macam Cik Reza kata, memang tak ke mana. Okay, kalau ilmu kita tu kita bekukan di dalam dada kita ataupun kita simpan dalam buku. So, selagi mana, selagi mampu kita kongsi. Bukan kata tak boleh, tapi secara keseluruhannya. Mana yang kita tahu kita kongsikan saja. Tak ada masalah bagi semua orang belajar. Bagi mudah orang, kita mudahkan urusan orang, insyaAllah. Allah mudahkan urusan kita. Urusan kita tak tahu. Urusan kita Allah mudahkan balik. Okay? So, terima kasih banyak kepada Encik Reza. Ajak saya, okay, untuk kongsikan secara ilmu-ilmu yang selama ni saya ada, saya kongsikan kepada tuan-tuan semua. Okay? So, terima kasih banyak juga kepada yang sudi lihat video ni. Okay? Mungkin ada yang nak mungkin di YouTube tu macam Encik Reza kata nak subscribe ke, nak like ke, nak share, silakan. Okay? Tak ada masalah, kita kongsi ramai-ramai. Okay? Ini semua untuk tatapan umum. Okay? Tatapan umum untuk kita belajar. Okay? Untuk ilmu kenderaan kita. Okay? Alright, Encik Reza, terima kasih banyak. Okay. Terima kasih kepada Cik Zul. Dan last kali, insyaAllah kami akan buat video pula. Kita kongsi video pula nanti. Video kita buat oval engine, kita buat oval gearbox, kita buat clutch plate, kita buat kereta daripada besi buruk jadi kereta, insyaAllah. Kami dalam proses. Itu coming soon. Dalam proses, insyaAllah ada. Ada rezeki kita akan kongsikan ramai-ramai. Kereta pun saya dah beli. Tunggu masa. Nanti kalau ada masa ni, kita akan buat program apa? Buat kat rumah je. Macam tu lah. Program temu balik lah. Temu balik. Tapi dalam bentuk video InsyaAllah. Doakan mudah-mudahan nanti kita buat video tu jadi boleh manfaat. Mungkin macam Iron Man kita cerita Iron Man kan. Dia bukan saja boleh dia bukan saja engineer buat senjata. Tapi tengok dia boleh buat robot sendiri. Maksudnya